sembuhkanlah penyakit kami, sehatkanlah tubuh badan kami, dan kau bukakanlah ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami ini agar kami dapat memahami antara satu sama lain. Ya Allah, ya Allah, ya alimul ghaibi wa syahadah, kau tambahkanlah lagi buat kami ilmu yang bermanfaat. Rezekikanlah kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu ya Allah. Engkau kurniakanlah kepada kami ya Allah kekuatan agar kami dapat beramal dengan kebaikan dan menjauhkan diri kami dari keburukan yang dapat kami sebarkan kepada hamba-hambamu yang lain ya Allah. Ya Allah, engkau peliharalah kami daripada semua kejahatan dan tipu daya makhlukmu, dan daripada setiap pandangan mata manusia yang memandang kami dengan iri hati, serta daripada sekalian mereka yang mempunyai perasaan hasad dan dengki terhadap kami ya Hafiz ya Alim. Wa anta hasbuna wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang dimuliakan tuan pengurusi Korea Masjid Simungkal, pengurusi Surau Bukit Parah, Haji Zul, Surau An-Nur, Surau An-Nur Bukit Parah, An-Nur ya, cahaya, surau yang bercahaya. Barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan ibu-ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Serta dikasih kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat bertemu untuk kali pertama. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Semua rasa ni dah pernah jumpa ke? Saya dah pernah kenal kan? Tak pernah ya? Ini kali pertama. Kalau kali pertama kenal lah, memperkenalkan diri dulu kan? Yang pernah kenal sebelum ni dah jumpa ke mana-mana? Tak pernah lagi ya? Oh ni semua sini Bukit Parah ni. Oh. Banyak juga rumah sini. Berapa banyak rumah sini? Sampai seberang sana. Oh, masuk ke dalam. Kalau tepi jalan nampak tak banyak rumah kan? Dia masuk ke dalam ni. Ya. Jadi untuk sesi memperkenalkan diri ni, nama diberi Muhammad Hafiz Maramli. Saya berusia agak-agak berapa ya tuan-tuan dan puan? Boleh dengar suara ya? Suara saya boleh dengar Ya, agak umur saya berapa ni agak-agak sebab tokoh. Tuan tanya umur lah. Ya? 7 boleh? Ui, 7 boleh. Mudah mana? Ini paling mudah saya dengar ni tokoh. Ya? Ui, mudah lagi. 10 tahun mudah. Saya dah 38. 38. 38 tahun 85. Nampak mudah Alhamdulillah. Anak dah 3 orang lah. Anak 3 orang. Bini seorang lah. Jadi saya ni berasal daripada Tanjung Ipoh asal ya. Kampung Abang Serong. Oh sini ya, Abang Serong. Kalau tuan-tuan mak-mak wan-wan pernah kenal nama ni Haji Cahyo. Mak kenal Haji Cahyo, Abang Serong. Itu wan lah tu. Betul. Roh wan saya. Pengurusi kenal lah, Balan kenal kan. Ya. Saya adalah cucu kepada Haji Cahyo lah. Mak saya awal. Mak awal ya. Jadi saya anak yang ketujuh daripada 10 adik-beradik. Seboleh lah kalau kira dengan sekali yang dah pergi. Yang pertama dia abang saya yang pertama adalah abang lah sulung. Dan dia meninggal waktu kecil. Jadi kalau kira semua sekali total seboleh orang lah. Jadi kalau seboleh tu saya nak yang ke-8 lah. Memang berasal daripada sini. Dan kemudian saya ringkas lah. Jadi melanjutkan pelajaran di Pondok Pasir Tumbuh daripada tahun 2000 sampailah 2008, dan kemudian melanjutkan pelajaran dekat latar belakang pendidikan pondok ni di Thailand, iaitu di Yala 3 tahun. Lepas tu balik sini diamanahkan oleh Tuanku untuk buka pondok di Hulu Melang. Sekarang ni jadi sebagai pengetua di Madrasah Darul Islah di Kampung Hulu Melang. Dah daripada tahun 2000 seboleh sampailah sekarang. Dan juga sebagai penceramah bebas lah. Daripada 2010 balik daripada Thailand tu saya berkhidmat dulu sebagai imam satu Masjid Tuan Tuli. Ya. Dan sampai sekarang lah menjadi penceramah bebas di samping imam satu, kemudian giat untuk memberikan kuliah-kuliah maghrib di sekitar Kuala Pilah semenjak tahun 2010. Jadi lebih kurang dalam beberapa tahun lah. Ini
Copet Haji ya. Bompek. 23 belum lagi dompet, copet mahal bompek ya. 2023. Lebih kurang berapa tahun tu? 2010, 13 tahun, 14 tahun lebih kurang lah. Dengan pengalaman yang ada ni, mudah-mudahan saya kongsikan yang terbaik untuk tuan-tuan puan demi manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pertemuan kita pada malam ni pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seperti mana yang Allah Taala nyatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah Ta'ala ciptakan manusia ni berpasangan, ada lelaki, ada perempuan, ada berbangsa-bangsa syu'ub, berbangsa-bangsa dan kabilah-kabilah. Ada bangsa Arab, ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Kabilah-kabilah, kalau kita orang Melayu ni pun banyak suku kan. Ada yang kabilah Kelantan, kabilah Negeri Sembilan. Negeri Sembilan di sini banyak pula suku itu. Suku saya sini, suku kalau ikut belah mak, suku Selamat Minangkabau. Sama ya. Ada sama suku Ustaz. Kalau belah ayah, suku Aceh. Suku Aceh. Sini Bukit Borah suku apa? Suku Tiga Batu. Tanah Datar. Campur-campur lah semua suku kan. Itu semua suku-suku tu asal kita daripada yang satu jugalah. Kalau ikutkan. Dari Allah Ta'ala ciptakan daripada Nabi Allah Adam AS dengan Siti Hawa. Dan kemudian daripada situlah kita ni semua adik-beradik sebenarnya tuan-tuan dan puan ya. Satu mak, satu ayah. Satu nenek, satu datuk, satu onyang. Satu kalau perempuan pun onyang juga ada dua. Onyang. Mungkin onyang-onyang lah. Onyen. Satu onyen tuan-tuan dan puan ya. Dan Allah Ta'ala ciptakan kita, laki perempuan, dan semua tu kenapa? Liyata'arafu. Salah satu daripada tujuan utama dia untuk kita semua adalah berkenal-kenalan. Kenapa kita nak kena berkenal-kenalan? Supaya kita kenal, inna akramakum, kata Allah Ta'ala, atqakum. Sesungguhnya yang semulia-mulia kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kita nak kenal pasti bagaimana keadaan orang yang bertakwa. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, lepas kita kenal orang bertakwa ni, apa tindakan kita? Kita nak follow lah, kita nak modelkan, kita nak contohi. Kalau kita akan ikut tuan-tuan dan puan, kalau sekiranya kita ikut golongan yang tidak bertakwa, maka dia akan bawa, ibaratnya kalau kita ikut orang yang bawa kereta terjun ke dalam gaung, kita naik dalam kereta tu, dengan kita sekali pun akan terjun ke dalam gaung. Demikian juga lah kalau kita naik kereta, orang tu pergi ke mana, dia hantar kita ke mana, tuan-tuan dan puan, kita akan follow. Itu ibarat dia. Untuk kita nak mencontohi, kerana tu Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Itu sedikit sebanyak, berringkas lah. Tak banyak benar kan, ringkas. Dan tuan-tuan dan puan, tak banyak saya terdapat kalau berkenalan ni bukan hanya saya seorang lah, memperkenalkan diri ya. Nanti akan datang boleh lah tuan-tuan dan mak-mak ya, untuk perkenalkan. Supaya kita, so ni kadang-kadang kenal muka, cam muka ya. Nama tu apa sekilas ambil masa. Kena repeat kadang-kadang sampai berkali-kali. Kalau nama sonang, macam Minah, macam apa Joyah, tu sonang lah kenal ya. Ataupun nama omak saya Awo kau kan. Mantap lu. Kalau ada apa tu, kalau ada gelaran tu kenal sonang lah. Tapi kadang-kadang nak kena ulang juga. Tapi muka insya-Allah. Sebab tu tadi saya tanya tadi tu, muka-muka pun memang memang tak pernah nampak kan. Adalah mungkin. Kita sekali imbah macam tu kan. Kadang-kadang muka saya pakai serban dengan tak pakai serban dia lain ya. Jadi kalau jumpa mana-mana nanti togo-togo lah kalau saya tak perasan kan. Muka saya perasan insya-Allah. Cuma tak nama dengan mana asal tu, kat mana tempat kita berjumpa tu, tu kena ingatkan balik lah. Baik. Jadi malam ni insya-Allah tuan-tuan kita memulakan sesi kuliah di mana telah diminta oleh tuan pengurusi Qaryah Masjid Sri Mungkal untuk saya dan memberikan mandat dan mengendalikan kuliah maghrib, dan insya-Allah perbincangan kita dalam kuliah maghrib akan pada malam ni dan untuk seterusnya tuan-tuan dan puan adalah menggunakan kitab Bidayatul Hidayah. Ni ada kitab dia, yang mana kitab ni adalah merupakan karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala. Dan memandangkan kita ni baru pertama kali konal, saya tak sempat nak photostat ni kertas selawat kan. Jadi insya-Allah akan datang saya akan cuba untuk mana lepas tu kemudian yang sepatutnya kelas kita ni pun ada pelibatan anak-anak Darul Islah lah. Memandangkan dia orang tengah bercuti sekarang ni. Jadi selepas bercuti insya-Allah untuk minggu yang keempat kita akan buat sekali lah. Tak ramai dalam 20 orang kan. Muek ya surau ni. Jadi insya-Allah malam ni tuan-tuan dan puan kita akan memperkenalkan terlebih dahululah kitab ya. Kalau sempat kita akan pergi kepada mukadimah kitab.
Boleh ya? Dan yang dah pernah follow kelas saya sebelum ni pernah, Malan pernah, Haji pernah kan? Selawat tu ingat lagi tak? Tak ingat dah. Cikgu seorang lah ingat dah. Tapi tak apalah. Kita selawat tu kita akan datang, kita apa. Kalau selawat apa yang tuan-tuan paling ingat? Selawat tafrijiyah ingat? Yang apa selalu main tu. Sekarang ni kan banyak Allahumma salli salatan. Ingat? Kalau ingat kita baca sama-sama dulu boleh? Kita baca sekali dululah. Ada 2 salawat lagi sebelum itu tu, tapi solat tu insya-Allah nanti selepas saya bagi ke teh tu, baru kita akan bawakan selawat yang tu. Boleh ya? Baik. Saya campur slang boleh ya tuan-tuan dan puan ya? Semua saling 9 sini kan? Ke ada yang luar ni 9? Ya, baik. Cuma yang ada kadang-kadang yang follow live kan? Ada orang luar, kita standardize lah. Tapi kita gunakan jugalah apa ni slang-slang ni 9 ya? Takut ada yang tak, orang yang luar yang tak faham ke, boleh tanyakan lah. Baik. Jadi kita akan selawat dulu tuan-tuan dan puan. Sekali boleh ya? Selawat tafrijiyah nama dia. Tuan-tuan dan puan ikut sajalah, kalau yang mana yang dah lancar dan tak lancar pun boleh follow. Dan kita niatkan selawat ni mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada malam ini, dan semoga ini bukanlah pertemuan untuk kali pertama dan terakhir. Moga-moga Allah Taala jadikannya sentiasa berkekalan, insya-Allah. Dan kita ambil banyak, kita dapat garap, kita dapat grab sebanyak-banyaknya manfaat, dan kita jadikannya sebagai bekalan untuk kita amalkan sehinggalah kita memuaskan nafas terakhir. Moga bermanfaat di dunia dan akhirat, Allah, insya-Allah. Dan dengan cuma selawat ni juga kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga dibukakan pintu hati kita semua, mudah kita nak faham, mudah kita nak hadam, dan mudah kita nak amalkan apa saja ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bakal kita bincangkan. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi selawat tu adalah selawat yang ketiga sebenarnya yang akan kita bacakan nanti untuk kuliah yang akan datanglah. Dan ada 2 lagi selawat ni, selawat nur dengan selawat ta'lim sebelum memulakan majlis pengajian. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kitab ni diberi nama sebagai Bidayatul Hidayah. Bidayah apa? Bidayah tu adalah permulaan. Dekat bawah tu dia ada tulislah kan terjemahan ni. Bidayah adalah permulaan, bidayah ataupun beginner. Beginner tu orang yang memulakan, orang yang baru start kan. Kalau bidayah ni permulaanlah, starting. Ya, bidayah kalau orang mubtadi lah. Al-hidayah iaitu kalau di sini diterjemahkan dengan makna jalan hidayah. Sama jugalah tu bahasa Melayu pun dipanggil hidayah juga. Adapun makna sebenar kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tuan-tuan dan puan, hidayah ni perkataan dia bermakna petunjuk. Hidayah tu adalah petunjuk. Wabillahi hidayah wa taufik kan. Wabillahi hidayah wa taufik. Dengan hidayah, wabillahi taufik wal hidayah. Ada yang kata taufik dulu, hidayah. Dia ada 2 pasangan itu ya. Bila kita berbicara tentang hidayah, pasti ada taufik. Ada apa beza tuan-tuan dan puan-puan? 2 ni. Ada beza tak? Ada beza ya. Perkataan pun berbeza, makna berbeza jugalah. Cuma bahasa Melayu pun kita dengan
Wabillah hidayah. Kalau orang berucap kan, wabillahi taufik wal hidayah pun dia menggunakan jugalah ungkapannya atau perkataan ni yang mana asal dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, wabillahi taufik wal hidayah. Dengan Allah Subhanahu wa taala at-taufik dan hidayah. Dua benda. Jadi kalau hidayah tu apa? Hidayah tu adalah petunjuk. Petunjuk. Manakala taufik daripada perkataan wafaqah. Ataupun kalau diterjemahkan dalam bahasa yang tersirat, makna tersirat adalah kekuatan untuk melakukan ketaatan. Itu taufik. Ini kalau ikut dia punya bahasa istilah lah. Makna istilah yang telah diterjemahkan oleh para ulama. Kalau perkataan wafaqah tu dia bertepatan. Bertepatan. Hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bertepatan dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, diizinkan kita untuk melakukan suatu ketaatan, maka itu dinamakan taufik dan hidayah. Jadi orang yang melakukan ketaatan ni tuan-tuan dan puan, ringkas dia mestilah memang dah ada petunjuk dah. Dan setiap orang sebenarnya semua dah dapat petunjuk ya. Ya. Dalam surah Asy-Syams Allah Taala nyatakan fa'alhamaha fujuraha taqwaha wa nafsin wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala dah ilhamkan pun dah tuan-tuan kepada nafsu yang Allah Ta'ala ciptakan pada dalam diri manusia ni, dua benda ni. Pertama, Allah Ta'ala ilhamkan fa'alhamaha fujuraha. Didahulukan dengan fujur. Fujur ni apa? Keburukan. Fujur, kejahatan, benda yang tak elok lah. Wa taqwaha. Dan juga telah diilhamkan taqwa. Taqwa ni apa tuan-tuan dan puan? Jalan taqwa ataupun jalan kebaikan. Jadi kedua-dua ni sebenarnya dah berada dalam diri kita. Dah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bila dah ilhamkan tuan-tuan dan puan, manusia ni dah sedia tahu sebenarnya benda ni baik ke buruk. Tu bahasa mudah dia. Dan Nabi SAW juga dalam menyatakan perihal ni, Nabi kata fastafti qalbak. Kalau kita nak tahu benda tu baik atau buruk, tanyalah pada hati. Fastafti qalbak. Dan apa petanda benda tu baik? Kata Rasulullah SAW, kalau benda tu baik, dia akan mententeramkan jiwamu. Jiwa kita jadi tenang, tenteram ya. Itu baiklah tu, petanda baik tuan-tuan dan puan. Kalau sekiranya buruk, tak elok, maka jiwa itu berantakan. Tak tenang, tak tenteram. Ya, apa dia buat ni rasa macam kosong. Tak tahu, tak ada arah tuju. Ya. Dan kebiasaan juga dalam masyarakat kita, kalau tuan-tuan, puan-puan, mamak bisa dengar kan, kalau kita tanya orang seorang yang kadang-kadang dia tak solat, kadang-kadang dia tak menutup aurat, kita tanya dia, pasal apa tak pakai? Ini kalau orang kampung dulu kan, biasa dengar ni, sebab tak sampai suara lagi, kau baik. Jawapan dia kan, sebab tak sampai suara. Apa yang dimasukkan tak sampai suara ya? Kalau kita tanya, boleh tanyakan balik lah. Kita nak tahu apa makna dia. Agak-agak tuan-tuan puan, apa makna dia orang bagi? Dia cakap tak sampai suara tu. Dia nak cakap apa sebenar tu? Apakah dimasukkan petunjuk, hidayah? Tak dapat hidayah lagi. Betul ke tak dapat hidayah? Kalau kita tanya ke dia, tahu tak menutup aurat ni wajib? Dia akan jawab. Kalau dia jawab, tahu. Itu bermakna petunjuk lah tu. Dah dapat suara dah. Seruan dah dapat. Ya Maji ya? Kalau kita tanya, solat wajib tak? Wajib. Dia jawab tuan-tuan dan puan. Bermakna dia tahu. Kecuali lah kalau dia langsung memang tak tahu. Yo kau solat wajib. Saya tak tahu pun. Dia ada juga tuan-tuan dan puan ya. Oleh kerana dia membesar dalam family yang tidak menitik beratkan tentang ibadah, tentang agama ni. Dan dia anggap benda tu biasa-biasalah. Dan tak polik tuan-tuan dan puan. Ada tak menutup aurat. Memang itu dia punca dia utama. Sebab tu kita tak boleh nak blame orang yang contoh tak boleh nak kita nak semana-mana menunjuk jari kepada orang yang melakukan perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dia tak ada. Dia tak tahu pun. Ada juga yang jadi macam itulah. Ada yang tahu dan dia sengaja. Kenapa? Kerana dia dalam sama juga punca dia bermula daripada family dia tuan-tuan dan puan. Apa yang dilihat? Apa dia tengok? Apa dia dengar? Selama dia membesarkan family dia. Ada tak mak ayah dia menitik beratkan tentang perkara kewajipan, ketaatan, benda yang elok, benda dilarang Allah Ta'ala. Seandainya tak ada tuan-tuan dan puan, maka anak tu, itulah kepercayaan dia. Sampailah ke besar. Dan kalau sekiranya tidak ada kesedaran dalam diri dia, benda tu akan berterusan. Sampailah kepada generasi yang terusnya. Ini sangat berbahaya lah. Jadi maksud tak sampai suara tu, sebenarnya kalau lah dikatakan tak dapat petunjuk,
adalah satu benda yang bercanggah lah. Kerana Allah Ta'ala dah ilhamkan dah kebaikan dengan keburukan. Kedua-dua dah diilhamkan tuan-tuan dan puan. Cuma bila mana dah ilhamkan tu, ada satu lagi perkara yang sangat kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dah dapat petunjuk, sebab kadang-kadang macam tadilah, ada orang dia dah dapat petunjuk dah, dia tahu dah. Tapi tuan-tuan dan puan, dia tak dapat buat. Dia tak ada kekuatan nak buat benda tu. Ni dipanggil taufiq. Kekuatan untuk dia nak lakukan perkara tu. Dia tahu. Dan kekuatan ni sebenarnya kalau kita undur sikit, dia panggil reverse engineering ya. Kalau orang dalam belajar engineer tuan-tuan dan puan, kita ambil belakang kita sebelum daripada hasil yang terakhir tu kita undur sikit. Yang kita tengok tu adalah hasil yang terakhir. Sebelum tu apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan dan puan. Kalau orang yang tak dapat dirikan solat, orang yang tak dapat menutup aurat, yang tak dapat mengenalkan ketaatan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa sebab dia tuan-tuan dan puan? Undur sikit. Sebelum dia tak dapat buat tu, apa dia? Apa yang berlaku? Yang ada di situ sebenarnya. Kekuatan. Betul? Dia tak dapat buat sebab apa? Kekuatan, daya dia nak melakukan benda elok tu. Sebab itulah sunat juga kita kena sentiasa dengan zikirkan dengan zikir dipanggil zikir hauqalah. Pernah dengar ke? Wan-wan? Zikir hauqalah nama apa dia? Ikut. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu zikir tu biasa dengar lah kan? Nama tu tak biasa dengar ya. Orang Arab ni tuan-tuan dan puan, setiap zikir tu ada nama Dia bagi nama. Kalau subhanallah, tu nama dia apa? Tasbih. Kalau alhamdulillah, tahmid. Kalau Allahu Akbar, takbir. Ini kalau selalu pergi ceramah politik apa ni, warna hijau tu kan. Digunakan. Tapi dia sebenarnya bukan untuk apa mana-mana parti politik sebenarnya. Cuma bila biasa dah digunakan oleh parti politik tu, yang warna biru ke warna lain pun jadi allergic pula. Dia dah labelkan pula, ini untuk ni. Sedangkan tu kalimah tu adalah kalimah zikir untuk semua umat Islam. Dia tak ada untuk mana-mana parti politik dah ya. Tu takbir. Kalau la ilaha illallah, tahlil. Tu panggil kenduri tahlil tu kan. Kenduri tahlil. Sebab apa? Sebab dalam kenduri tu akan dizikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap zikir tu ada nama dia. Ada nama Demikian jugalah la haula wala quwwata illa billah. Nama dia hauqalah. Dan perkataan itulah diletakkan. Jadi nama hauqalah. Dan apa makna zikir itu tuan-tuan dan puan? Tidak ada daya. La haula. Tidak ada daya untuk kita menghindarkan diri, mengelakkan diri kita daripada berlakunya kemaksiatan ya, dan tiada kekuatan wala quwwata. Tidak ada kekuatan. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan. Kalau haula, daya untuk nak menolak benda yang tak elok, benda maksiat. Kalau kuwah untuk nak buat ketaatan. Illa billah, kecuali biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Orang biasa tuan-tuan dan puan-puan, dia selalu tengok bagi alasan tak ada daya ni sebab izin Allah Taala. Izin Allah Taala tu selepas daripada benda tu berlaku lah. Kalau kita nak siasat, betul kata tadi, kalau kita reverse balik daripada hasil yang berlaku, perbuatan yang telah terjadi sebelum tu adalah kekuatan. Dan kekuatannya ada juga punca dia tuan-tuan dan puan. Macam malam ni lah tuan-tuan dan puan, rasa bersemangat kan, kuat, ada kekuatan, ada tenaga, rasa bersemangat nak datang. Surau contoh. Kenapa tuan-tuan dan puan ada rasa semangat? Buat apa ada rasa semangat? Sebelum daripada kuat tadi tu, apa dia sebelum daripada kuat tuan-tuan dan puan? Cuba tengok, cuba kaji balik. Kadang tak perasan benda ni berlaku setiap hari-hari. Contohnya besok pekan Ahad kan. Besok pekan Ahad. Tahu-tahu dah sampai pekan Ahad. Sebelum pekan Ahad tu tuan-tuan nampak cerita sebelum kita buat sampai pergi pekan Ahad tu. Apa yang berlaku? Ada tenaga. Sebelum nak ada tenaga, semangat, boleh bertindak, pergi ke pekan Ahad tu. Apa dia? Ada niat. Apa benda niat tu sebenarnya? Bahasa Melayu kita. Bahasa senang ya? Azam lagi? Ada lagi? Bahasa paling mudah sekali tuan-tuan dan puan. Keinginan nak pergi. Dia nak pergi, dia masih ada keinginan. Sebelum dia pada ada semangat tadi tu, dia masih kena ada keinginan ni. Dan keinginan ni tuan-tuan dan puan, kalaulah sekiranya dia berjaya pergi pekan Ahad, berapa lagi skala tu daripada 1 sampai 10?
Satu langsung tak ada, tak kuat keinginan ni. 10 paling kuat sekali keinginan ni. Berapa agak-agak yang membuatkan dia tadi boleh bertindak pergi ke perkara had? Agak-agak. 8 itu dia punya minimum Masih 8. Kalau 7 tu belum kuat lagi, betul? Ke bawah tu tak kuat sangat lah. Nak tunggu. 5 lagi lah pula. Tengoklah. Hati tu bolak-bolak kan. Tapi kalau dah sampai 8, mau lah. 10 lah lagi tak payah. Jangan halang dia. 10 tu jangan kata apa kan. Tu memang tak kira lah. Jalan kaki lah. Kalau siapa hantar pun sanggup dia pergi jalan kaki. Jadi, sebelum daripada kekuatan, keinginan tuan-tuan dan puan. Dan sebelum keinginan, apa dia? Ada satu lagi bondo. Sebelum ingin tu, ada satu lagi. Sebenarnya ada lagi sebenarnya, tak tahu je. Ini bondo ni selalu berlaku. Lepas tu saya tanya kalau tuan-tuan tengok balik, cuba lihat balik, betul ataupun tidak. Betul ataupun tidak, bondo ni nak berlaku. Dia proses, dia adalah proses sebenar. Terus saya katakan, setiap perilaku yang tindakan kita, perbuatan kita ni, itu adalah yang last kali tuan-tuan dan puan. Sebelum tu ada dorongan dia. Kekuatan, tadi kita dapat undur sikit keinginan. Undur sikit lagi tuan-tuan dan puan. Apa dia? Sebelum keinginan, kita pilih tak nak pergi. Malam ni tuan-tuan dan puan, nak datang surau, tuan-tuan dan puan ada buat pilihan tak? Ada banyak pilihan yang tuan-tuan dan puan ada. Cuba bilang. Nak pergi surau, nak pergi Seremban, nak pergi Maidin, nak pergi duduk rumah. Berapa pilihan tuan-tuan dan puan ada? Banyak tak? Banyak. Jadi sebelum daripada keinginan tu bermula dengan pilihan. Pilih tuan-tuan dan puan. Kita pilih. Dan sebelum pilihan ada lagi rupa bukan yang last dia. Sebelum pilihan apa dia sebenarnya? Yang mula-mula sekali. Yang paling penting sekali. Pilihan, sebelum pilihan. Kita nak pilih tu tuan-tuan dan puan, pakai apa? Pakai apa? Persiapan. Persiapan, dalam persiapan tu apa yang kena ada? Sebelum daripada kita nak ambil pilihan. Ya, tu deh. Kalau ada hadiah sini boleh bagi hadiah lah. Tak ada hadiah kat sini ya. Poket kosongnya. Kalau anak-anak kat pondok ni saya bagi hadiah lah. Tokoh betul kan? Ilmu tuan-tuan dan puan. Ilmu adalah perkara yang paling mula-mula sekali sebelum kita nak buat pilihan. Bila kita dah tahu, tak semestinya ilmu dalam belajar, benda kita tahu. Kita tahu apa, kat pekan had ada apa yang menyebabkan kita boleh buat pilihan nak pergi ke pekan had tu. Ada apa dekat pekan had? Kita tahu kan macam-macam ada. Dok favorite pun ada. Seronok. Kita tahu dan kita tahu tak apa tujuan kita nak pergi. Kita tahu. Ilmu tuan-tuan dan puan. Jadi dimula dengan ilmu dulu. Inilah permulaannya. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Dah ada siap dalam diri kita. Ilmu dah ada. Dan selepas ilmu sebenarnya benda di antara terpenting permulaan kita nak bertindak buat sesuatu adalah pilihan. Kita diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak kita berfikir tuan-tuan dan puan? Dalam pilihan tu sebenarnya ada lagi lah komponen-komponen yang terlibat kat situ. Kita kena fikir dulu kan? Fikir. Fikir dulu. Kalau kita pergi pekan had, apa dapat Dan kemudian kita rasa tak tuan-tuan dan puan? Lepas kita fikir, kita rasa. Seronok. Seronok ni. Pergi ni seronok. Dan kadang-kadang kita fikir, seronok kau fikir balik kan? Apa benda seronok seronok lah macam-macam. Kita boleh jumpa kawan. Kat situ nanti ramai orang. Kita fikirkan kebaikan demi kebaikan. Tapi kalau sekiranya kebaikan tu terbanyak tuan-tuan dan puan, kita fikir tu, kita rasa, tak seronok lah. Dan pilihan ni dia akan mempengaruhi kita punya keputusan. Tindakan tadi. Keinginan tadi. Keinginan dulu kan. Ingat dia punya proses progress tu. Susunan tu. Ni dipanggil reverse engineering. Reverse human engineering. Kita hanya tengok akibat akhir saja. Sebenarnya apa mula-mula sekali yang berlaku tuan-tuan dan puan. Itulah dia. Dan bondo ni sebenarnya saya beritahu kepada tuan-tuan dan puan telah dikaji. Itulah dia. Dan kalau tuan-tuan dan puan tak bersetuju boleh bagi tahu. Saya tak setuju Ustaz. Saya punya pandangan lain. Tak apa, tak mengapa tuan-tuan dan puan. Dan cenderung nak beritahu juga dalam sesi kita ni, kalau sekiranya tuan-tuan dan puan ada sebarang pertanyaan, persoalan, boleh tanya on the spot
Tak kisahlah nak tanya di penghujung sesi ke. Kalau terlupa, takut terlupa nak tanya di penghujung, boleh tanya on the spot. Boleh ya? Saya terbuka untuk menerima sebarang pertanyaan persoalan. Kita baik dalam ini bukan semata-mata ceramah tuan-tuan ya. Kita baik dalam konsep kita adalah perbincangan ya. Kita berbincang yang mana yang tuan-tuan dan puan tak faham boleh tanya. Dan tolong jangan ambil memori kita waktu belajar kat sekolah kemarin. Kalau tanya nanti kena marah dengan cikgu. Kalau tanya nanti kena malukan dekat kawan. Takut kita nak tanya. Ataupun jangan ambil memori tuan-tuan dan puan yang dulu masa kecil-kecil tanya kat mak ayah, kena marah. Jangan banyak tanya lah kau ni. Dongar sudahlah. Ikut je. Jadi kita ada naluri untuk bertanya tuan-tuan dan puan, betul? Dan Allah Ta'ala pun suruh dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri. Tanyalah, tak salah pun sebenarnya tanya tu. Sebab mak ayah kita kan, orang dulu-dulu bila macam tu dia punya sikap dia. Jadi kita maafkanlah orang dulu ya. Dan kalau sekiranya dia faham tentang perkara ni tuan-tuan dan puan, dia tak marah anak-anak. Anak-anak tu memang anak-anak ni banyak bertanya. Ya, Pak Haji? Yang banyak bertanya tuan-tuan dan puan. Dia banyak berulang-ulang soalan ni tu. Kita just jawab lah. Layan ni tuan-tuan dan puan. Ya, layankan saja. Itu pesanan Profesor Muhayya. Kenal kan? Prof Muhayya di Puasan. Layan, jawablah soalan anak-anak tu. Berpuluh kali, beratus kali pula soalan yang sama. Jawab. Sebab otak manusia ni kita sekali belajar pun boleh ingat terus ke? Tak kan? Petah lagi lah anak-anak kita. Kena ulang-ulang. Baik. Itu adalah hidayah. Anak cerita tentang hidayah. Hidayah di pasangannya adalah taufik. Kekuatan tadi. Kekuatan hidayah tu adalah ilmu ya. Itu permulaan dia. Itu memang dah ada. Dan tinggal lagi tuan-tuan dan puan kekuatan. Kekuatan ni takkan hadir, takkan datang kepada kita kalau tidak bermula dengan pilihan. Setuju? Kita pilih. Kita ada kuasa untuk memilih tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kita. Jangan bagi alasan, tak ada lah. Allah Ta'ala dah takdirkan dan ni tak ada kekuatan nak buat nak pergi ke Mekah lah, nak pergi sembahyang lah, berjemaah lah. Tak ada kekuatan sedangkan Allah Ta'ala dah bagi pilihan. Dia ada tak dalam hati itu keinginan dan ada tak pilihan dia untuk nak buat perkara yang baik. Dia bermula dengan pilihan. Kalau dalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan, ya, itu dipanggil ikhtiar. Ikhtiar. Sebab ikhtiar ni kita tak boleh nak salahkan Allah Ta'ala. Ya? Ada orang dia salahkan Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala buat semua. Jadi dah tentukan semua. Kita nak salat, tak salat pun kesalahan kalau Allah Ta'ala tentukan syurga jugalah. So, nak lah. Dia bersorah bulat-bulat macam tu tuan-tuan dan puan. Dan disandarkan pada Allah Ta'ala. Ini kesilapan yang besar. Sedangkan kata dah tertulis. Benda dah tertulis pada azali lagi dia biar macam mana kan. Habis tu bila dia nak makan, dia buat pilihan tak? Buat ya pilihan. Nak mandi buat pilihan tak? Buat pilihan. Kalau lah benda yang dia nak, dia boleh buat pilihan. Tapi bila mana perintah Allah Ta'ala, dia bagi alasan semacam tu. Na'udzubillah min zalik. Ya? See? Jadi bermula dengan pilihan. Itu ikhtiar. Adapun tindakan tadi itu, taufik itu dipanggil iktisab. Itu usaha. Jadi kedua-dua ni lah, kita tak ada alasan lagi dah tuan-tuan dan puan untuk nak menyalahkan Allah Ta'ala. Ataupun menyalahkan orang lain. Ini semua segala takdir Allah Ta'ala. Ketentuannya dah. Macam mana? Kita ni malang-malang lah kita. Tak ada alasan lah tuan-tuan dan puan. Dua ni diberikan. Walaupun betul Allah Ta'ala yang menciptakan semua sekali. Allah Ta'ala yang mengaturkan alam ini. Allah Ta'ala yang menguruskan. Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Namun kita ada dua ni. Pilihan dan juga usaha ataupun tindakan. Kita choose. Kita pilih. Dan kita bertindak. Kita pilih tindak. Always tuan-tuan dan puan. Sebab kata orang Jawa kan. Sentiasa ada pilihan di situ. Dan sehari ni kita banyak pilihan. Kita pilih ya. Kita pilih untuk kita nak rasa gembira. Sama jugalah emosi pun sama. Kita pilih. Kalau kita tengok anak kita buat benda yang tak betul, kita pilih sebenarnya. Kita nak marah ke, kita nak relax, tenang, sabar. Kita bila ada pilihan sebenarnya. Banyak pilihan tuan-tuan. Jangan cakap kita ada pilihan. Kita ada banyak pilihan. Jadi demikian jugalah. Hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ni adalah pilihan yang terbaik. Dalam kitab ni diberikan nama Bidayatul Hidayah. Permulaan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang inginkan petunjuk dan juga dorongan ke arah melakukan kebaikan, kitab ni sangat sesuai tuan-tuan kerana dia cerita A to Z. Daripada A sampai Z lah. Dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nama dia
Abu Hamid itu dia punya gelaran ya. Kalau ikut nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 3 kali itu. Kalau tak silap ya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ya. Teman-teman boleh tengok semak kitab ni jadi berapa surat? 183 muka surat ni, boleh cek. Ada yang kelompongan ke. Dan kitab ni dia ada cop kat depan tu kan. Surah An-Nur. Jadi ni tak boleh dibuat sebagai pemilikan peribadilah. Kecuali yang nak boli kan. Cetakan original. Ada Shopee belakang tu. Boleh scan tu Shopee tu. Harga RM15 ya. Ya. Dan diterjemahkan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Az-Zamzam. Gelarannya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Dia asal kitab ni dalam bahasa Arab ya. Karya Imam Al-Ghazali salah satu karya lah. Imam Al-Ghazali dia banyak mengarang kitab. Sebenarnya banyak tuan-tuan. Dia ada panjang kisah kalau nak ceritakan tentang Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Sebelum daripada dia ni mahir dalam kedua-dua. Kerohanian dan juga dalam bahagian ibadah fiqh. Dan dia seorang yang faqih ulama yang menguasai bidang ilmu, disiplin ilmu yang sangat banyak lah. Demikian jugalah ilmu, dan kemudian dia panjang cerita di situ sebenarnya. Dan dia karang tu kitab bukan sikit-sikit tuan-tuan dan puan. Dan anak murid pun ramai ya. Kitab yang dikarang dan yang membahaskan tentang ibadah. Ibadah ni maknanya fiqh ibadah yang zahir lah. Itu sangat banyak. Dan berlaku satu kisah yang dia ada banyak versi lah sebenarnya. Salah satu kisah yang popular, satu hari dia solat berjemaah dengan adik dia. Dia jadi imam, adik dia jadi makmum. Adik juga tuan-tuan dan puan adalah orang yang dia mendalami dalam bidang kerohanian. Jadi sewaktu dia solat, dia perasan lepas pada solat tu adik dia mufarakah. Mufarakah ni dia pisah daripada imam. Dia pisah daripada imam. Dia tak ikut, dia tak follow imam lah. Mula tu dia follow, lepas tu kemudian tak follow. Dan kemudian dia jadi muskil. Imam Ghazali tertanya. Dia tertanya-tanya, tapi dia tak tanya secara langsung kepada adik dia lah. Dia tanya lagi ke mak melalui mak dia. Dan kemudian bila dia tanya, mak pun tanyalah pada adik dia. Adik dia beritahu macam mana dia nak ikut abang dia. Dia nampak darah mengalir dekat bawah, keluar dekat belakang, bahagian punggung abang dia. Dia nampak tuan-tuan. Sedangkan ketika tu Imam Al-Ghazali solat tak ada darah. Bila dia mak dia beritahu, rupa-rupa betul ingatlah. Rupa-rupa dalam solat tadi dia sedang memikirkan tentang permasalahan haid wanita. Dia fikirkan tu, adik yang nampak darah. Jadi bagi orang yang nampak, ini bukan semua lah, bukan dia biar-biar nampak. Allah Ta'ala buka hijab kan. Dipanggil kasyaf lah. Ya. Jadi, membuatkan Imam Ghazali pun tertarik lah. Tertanya-tanya lah daripada semana dia belajar sampai dia mendapat kelebihan yang semacam tu. Allah Ta'ala bukakan dia punya hijab kan. Dia anak pun tunjukkanlah kepada guru yang mengajar. Dan dilengkapkan cerita tuan-tuan, dia jumpa dengan guru. Rupa-rupanya guru tu bukanlah guru yang macam saya pakai ni lah. Guru tu orang biasa-biasa sahaja. Dan dia bila nak berguru dengan ni, syaratnya tuan-tuan khidmat. Dan khidmat yang disuruh kepada Imam Ghazali ketika tu dah beribu, berjuta mungkin lah. Tak pastilah anak murid yang ramai. Dia seorang bukan ulama yang biasa-biasa ya. Dah ramai ketika tu. Dan dia diminta untuk berkhidmat sabu sampah, tepi jalan, cuci tandas, benda-benda yang orang pandang hina tuan-tuan. Kan orang pandang apa dengan apa? Dengan jubah tadi, dengan sorban tadi, dia buat tuan-tuan benda tu, dan anak murid yang ketika itulah ramai yang berpaling apalah, yang berpaling tadah. Apa berpaling tadah dia berpisah dan mufaraqah lah. Dengan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dan ada yang tak kurang juga yang menuduh beliau sebagai orang gila. Dan bila situ dan kemudian diringkaskan cerita tuan-tuan dan puan, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membuka dia punya apa ni, dia memberikan pembukaan dia. Futuh ni kerohanian itu. Istilah dalam ilmu tafsir dipanggil futuh. Futuh ni pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan lagi hanya melihat kepada selapis one layer kan. Kita tengok one layer lah. Ini orang yang macam ni kalau dalam kerohanian ni tuan-tuan dan puan, dia ada je punya stage-stage lah. Dia ada je level dan level dia. Jadi Imam Al-Ghazali dia antara orang yang dah mencapai dengan masa yang begitu pantas ya. Kenapa dia dapat macam tu tuan-tuan dan puan? Sebab bukan mudah sebenarnya kita nak daripada tinggi, dia angkat tinggi oleh manusia, dia anggap tinggi, dia anggap mulia, dan kemudian dia letakkan diri itu serendah. Untuk apa? Untuk dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan mudah nak dibuat ya.
Lepas tu kalau kami di pondok-pondok tuan-tuan memang ada mengusyurkan kalau pelajar-pelajar tu dia berkhidmat, dia sapu sampah. Sebab benda-benda ni takkan dibuat oleh golongan yang rasa dia ni hebat, rasa ilmu yang banyak. Dan nak pula title dia tu bukan title yang cikai-cikai ya, cikgu kan. Datuk lah, profesor kau, datin kau, doktor kau. Dia takkan buat benda yang nampak remeh-remeh ni tuan-tuan dan puan-puan. Dia takkan sanggup. Kalau sanggup, itu orang yang luar biasa ya. Dan itu jugalah merupakan tarbiyah. Yang dilakukan. Kalau zaman moden sekarang ni tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan pernah dengar nama ni, satu nama yang sangat hebat. Dan dia juga buat seperti mana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lakukan. Siapakah dia orang Al-Habib Umar bin Hafiz. Pernah dengar nama tu? Dia sendiri cuci tandas. Dia buat sendiri ya, benda-benda yang orang tengok anggap ni tak perlu buat pun. Dia punya level tu dah level lain, tapi dia buat tuan-tuan dan puan. Untuk apa? Nafsu ni. Tarbiyah nafsu. Nafsu kita cukup sombong sebenarnya ya. Kesombongan ni lah sebenarnya hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita tidak dapat buang kesombongan ni, ego ni tuan-tuan dan puan, selagi itulah kita payah nak naik. Dia tinggi ke je Dia meninggikan ni padahal dia tinggi tak adalah tinggi mana, tapi dalaman dia tu ditinggikan. Takkan pergi mana. Nabi kata man tawadha'a, barang siapa yang merendahkan diri, faqad rafa'ahu Allah. Dan saya Allah Taala akan angkat. Jadi macam mana nak rendahkan diri ya? Salah satu dia tuan-tuan dan puan, buat perkara orang yang itu yang dia buatlah. Kita pun boleh jugalah sapu sampah. Contoh kalau ke masjid-masjid, ke surau kan, ini kojo siap, tak kira kojo siap tak siap tuan-tuan dan puan. Kita kutip tu nak mentarbiah kita. Bukannya untuk nak apalah kita katakan sebagai nanti orang lain ambil kesempatan, tidak. Niat kita adalah untuk nak mentarbiah diri kita nak rendahkan diri kerana Allah Ta'ala dan beramal dengan hadis Nabi SAW, tawadhu'. Dan Nabi SAW, kalau kita tahu tuan-tuan dan puan, baginda adalah merupakan pemimpin pada peringkat yang paling tinggi sekali. Dalam dunia ni, Nabi adalah seafdal-afdal kejadian. Tapi Nabi SAW punya tawadhu' itu, merendah diri dengan anak-anak, dia berjumpa, dia bergurau. Itu Nabi. Dia tak sombong tuan-tuan dan puan. Dia balik rumah, Nabi buat sendiri. Buat apa? Buat kerja-kerja rumah. Dia sapu, dia porah susu sendiri. Kerja-kerja yang dia kalau ikut level tu, level raja ya. Pada zaman Nabi tu level raja. Nabi menguasai setelah daripada peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, Nabi SAW tu dianggap macam raja tuan-tuan dan puan. Dia raja, menguasai. Dia dapat tawan Makkah. Dan setiap peperangan tu dimenangi oleh tentera Islam. Bertambah lagi lah dia punya pangkat tu. Dia punya level tu. Tetapi satu ketika mana-mana bila sahabat berjumpa Rasulullah, ada seorang penduduk Makkah lepas pada peristiwa Fathu Makkah tu, dia bercakap dengan Nabi, tergagap-gagap. Ya? Macam kita bercakap dengan pembesar tuan-tuan dan puan, menteri besar kau, raja kan. Macam mana kita bercakap? Menggigil tak kita? Orang tu macam tu tuan-tuan dan puan. Dia berjumpa Nabi, dia cakap apa? Apa Nabi kata? Tenang. Kau tak payah anggap aku ni seperti raja ya. Aku adalah Nabi, bukan raja. Nabi mententeramkan orang tu balik tuan-tuan dan puan. Aku bukanlah raja. Ini Rasulullah SAW. Jadi ini adalah ajaran Nabi lah untuk merendahkan diri. Ini bukan diamalkan oleh Imam Ghazali saja sebenarnya. Dia adalah ajaran daripada Rasulullah SAW. Sebab tu dalam kitab Berzanji dikata syadidul haya wa tawadhu'. Nabi ni di antara ciri-ciri dia adalah sangat pemalu dan sangat merendahkan diri. Sangat merendah diri ya. Ini Rasulullah SAW. Ya. Maka ini juga diikuti oleh Imam Al-Ghazali dan itu sebenarnya ringkaslah. Dan Imam Al-Ghazali ni pernahlah lepas pada dia sadar daripada dia dah buat benda tu, dia diingkarkan ya. Kemudian dalam Minhajul Abidin ada diceritakan juga ulama yang menentang dia. Ulama yang mengkritik Imam Al-Ghazali, kau dikritik tuan-tuan dan puan. Dan dalam mimpi itu ulama tu kena balun. Kena belasah dengan dia diberikan ta'zir ke tak silap ya. Disebabkan perbuatan yang tadi itu dia pergi bakar ke tak silap saya. Dia bakar kitab Imam Al-Ghazali dalam mimpi dan tidur. Dalam tidur dia kena balun, kena rotan. Ditazir oleh Sayyidina Umar ke tak silap lah kalau apa. Nabi ke Sayyidina Umar. Dan bila dia bangun tidur tuan-tuan dan puan, bekas yang kena libeh tu, yang kena ta'zir tu masih ada pada badannya. Dan berlanjutan
Sehinggalah dia ni pergi minta maaf balik dengan Imam Al-Ghazali dan kemudian dia meninggal dalam keadaan kesakitan lah. Dia sakit, lepas tu dia jatuh sakit. Tu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya, dan ini adalah kitab karangan beliau, salah satu daripada karangan beliau, iaitu Bidayatul Hidayah. Dan kebanyakan kitab-kitab yang kalau atas nama Imam Al-Ghazali ni, ada kitab-kitab yang anak murid dia lah yang yang catatkan. Dia hanya sebutkan saja. Jadi ini kitab yang kita akan belajar. Kitab yang bukan calang-calang, ya, berapa ratus tahun dah tu kita tengok, 450 tahun Hijriah. Sampailah 505. Sekarang ni dah 1440 1446 betul? 1445. Selalu tambah 1 tahun ya, Haji. 1445 tuan-tuan dan puan. Daripada kewafatan beliau 505 berapa tahun dah? Tolak 505. 900. Betul. 950 tahun. 940 tahun. Usia ya, lepas daripada beliau wafat ni usia itu. Usia kitab ni selepas daripada Imam Al-Ghazali meninggal dunia. 950 tahun masih lagi dikaji kitab ni tuan-tuan dan puan. Orang belajar, orang gunakan lagi. Sebab apa? Inilah dia bukti panjang umur. Kan orang kita biasa kalau panjang umur doakan panjang umur. Janganlah doa panjang umur. Kan ambil mati. Panjang umur tak semestinya lambat mati tuan-tuan dan puan. Walaupun dah meninggal, tetapi apa yang kita tinggalkan tu masih lagi dikonang dengan kebaikan dan manfaat. Ini di antara satu panjang umur. Baik. Pengenalan kitab ya. Untuk malam ni sebagai muqaddimah kita berkenalan dan mengenalkan kitab cikgu ya. InsyaAllah akan datang kita akan bahaskan tuan-tuan muqaddimah. Tak sampai juga ya. Bagi kita ceritakan tadi ada sebanyak lah yang perlu kita kena tahu asal usul kan. Bagi kita menggunakan kitab beliau dan itulah seringkasnya peribadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Moga-moga mengalirlah keberkatan daripada beliau kepada kita semua. Dan sebagaimana beliau berjaya mencapai tahap kerohanian yang paling tinggi, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan juga kepada kita supaya kita juga mendapat mencapai kerohanian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kitab ni dia bukan hanya menunjukkan jalan kerohanian sahaja, dia dua-dua ya. Dan untuk nak mendapatkan jalan kerohanian tu dia adalah kena ada ibadah yang zahir dan ibadah yang batin. Kerana ibadat ni dia bukan hanya luaran saja. Luar ni kita buat kan. Dalam pun ada juga tuan-tuan dan puan. Macam mana keadaan kita? Yang bukan semata-mata angkat takbir, Allahu Akbar dalam salat tu kan. Bukan hanya semata-mata kita rukuk. Dalaman kita macam mana? Itu juga dititik beratkan. Jadi kesemua tu nanti insya-Allah akan dibahaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Permulaan bagi hidayah. Bagi jalan petunjuk. Wallahu a'lam. Bisawab wa ilahil marji wal ma'ab. Untuk sesi permulaan ni ada soalan ke? Anggaran masa kita sebenarnya tuan-tuan dan puan kalau ikutkan kebiasaannya lah, kalau kuliah-kuliah maghrib di mana-mana masuk isyak kemudian lepas dalam 10 minit kita extend sampai 10 minit, kemudian buka soalan lebih kurang dalam 5 minit ke 10 minit lah. Itulah dia punya apa ni, time frame ya, masa perbincangan kita. Ngam-ngam kan isyak masuk 8-9 minit. Memang boleh 5 minit. Okey, ada soalan ke? Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Yo, silakan. Aha. Lepas daripada keinginan apa dia? Keinginan tu sini dia ada dia punya apa ni kan? Dia punya level. Kalau kuat barulah ada tindakan. Lepas daripada keinginan yang kuat barulah ada tindakan. Tindakan tu sampailah kan had. Kalau tadi bukan had kan? Dia tak, kalau kita nak buat linear pun tak apa. Linear dia pasal dia proses kan. Proses memula sekali adalah ilmu. Dia tahu. Lepas tahu dia ada pilihan. Dia boleh buat pilihan mana satu. Dan bila ada pilihan, selepas daripada pilihan, adanya pilihan keinginan.
Keinginan tu lah dia ambil niat. Keinginan yang kuat tak kuat keinginan tu. Kalau sekiranya keinginan tu kuat, barulah di akhirnya tu, prosesnya terakhir adalah tindakan. Lepas tindakan adalah hasil kan. Nampaklah dia punya hasil. Tindakan. Itu dia punya apa? Progress eh. Dan step satu tu sebenarnya. Aha. Ha. Kalau dia tak ada ilmu tentang perkara hati, Aha. dia nak baik. Aha. Boleh ke ilmu tu kemudian? Dia nak pergi, ya. Apa yang dia tahu tentang pekan? Dia tak tahu apa tentang Kalau sebut saja perkataan pekan, boleh tak dibuat bayangan dalam fikiran itu? Apa yang dia pekan lah? Boleh tak dibuat bayangan? dia tak tahu apa benda Bet- dia tahu kan yang orang kata Ya, dia dongeng orang. Dia dongeng orang, betul? Dia dongeng orang kan? Dongeng orang pun juga adalah ilmu. Dia tak tahu pun tapi dia dongeng. Orang kata, oh macam ni. Ya kok. Timbul pengetahuan, dapat pengetahuan. Cuma tak sure, betul ke tak betul. Tapi sebelum dia tanya orang tuan-tuan, dia dengar perkataan pekan. Dia boleh tak, ada tak tergambar dalam fikiran itu? Kalau kita sendirilah, tak pernah pergi Pekan Rabu dekat Kedah kan. Kita dengar nama pekan tu. Pekan, perkataan pekan. Apa yang terbayang dalam fikiran kita? Kadang-kadang dia jual ilmu tak? Ilmu? Daripada mana dia tahu benda tu? Sebab dia tahu sebelum ni. Kalau pekan, mesti ada jual-jual. Mesti ada benda-benda. Cuma dia tak tahu apa yang ada kat sana. Tu yang beza Ilmu tu dah ada tak? Dah ada. Lepas tu bayangan tu dah ada tak? Bayangan tu pun juga adalah ilmu ya. Sebab dia tahu. Kalau pekan, mesti ada menjual. Tu adalah ilmu. Boleh ya? Ya, ada lagi? Saya suka banyak soalan ya. Sebab saya kadang-kadang pun belajar daripada soalan jugalah. Kalau tak ada soalan ni tuan-tuan puan sondu kan. Jadi one way communication dah pula dia kan. Ya. Ada soalan? Tak ada ilmu, tak ada pilihan nak pergi je. Ikut je. Aha. 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 Kuliah tu akak faham apa? Apa dia perkataan bila sebut dongannya perkataan kuliah tu apa yang tergambar? Ilmu tak tu? Kuliah belajar agama. Ilmu tak? Pilihan mana kata apa yang ada dalam kuliah, apa yang diajarkan, itu kemudianlah. Yang ni yang permulaan yang boleh sampai ke sini tu dia tahu perkataan kuliah. Bila ada kuliah, ada pilihan tak? Nak pergi kuliah ke tak nak pergi? Lepas tu keinginan kan? Keinginan dapat pilihan, keinginan pula. Naklah pergi. Kalau kuat keinginan tu, mesti bila belajar ilmu agama ni kita banyak tentu contoh kan. Kita cakap pada diri kita kan. Maulah pergi penting benda ni. Kita bercakap kan, dia berlaku situ banyak sebenarnya tuan-tuan banyak ada banyak proses lah kat situ. Dia bercakap dengan diri dia. Dan kemudian lepas dah pilihan, dia ada keinginan yang kuat tadi tu, barulah datang. Bila datang ke kelas, baru dah tahu, belajar kitab ni, belajar ilmu ni. Itu bertambah lagi lah ilmu. Dan bila bertambah ilmu, mula balik, kan? Ada pilihan balik, nak amalkan tak ilmu ni? Dia benda ni tuan-tuan, proses ni sentiasa berlaku sebenarnya. Dia bukan hati contoh ya. Dia belajar. Dan sentiasa, 24 jam tuan-tuan, dia berlaku. Dan sangat pantas. Itulah maha hebatnya kejadian Allah Ta'ala. Otak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Otak kita ni per second tu dia punya beat per second berapa saya pun dah lupa normal. Tapi sangat laju. Lebih laju daripada Formula 1 lagi. Kita kita tahu, kita buat pilihan, kita wujud keinginan, lepas tu kita terus bergerak. Cuma ada orang dia lambat sikit, dia fikir dulu seronok tak apa dia dapat ni baru dia buat tindakan. Untuk kerja-kerja yang borek lah. Untuk makan minum pun kita buat juga sebenarnya. Tapi dia sangat semacam copet lah. Nak makan apa kan? Dia copet tu orang ban. Nak makan. Tahu. Makan tu benda. Makan nasi. Makan. Masukkan itu dalam mulut. Sampai makan tu dia buat pilihan. Nak ke tak nak. Tadi dah kenyang dah ni. Dia sangat pantas. Ini. Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan manusia. Tindakan yang terakhir, hasil dan juga mula-mula sekali dimulai dengan apa?
Kalau kita tahu ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita fahamlah diri kita. Dan benda ni boleh di-adjust. Okey. Baik. Ada lagi ke? Kalau tak ada, rasa sekadar tu dahulu. Tak ada ya? Cukup sekadar tuan-tuan untuk malam ni. Dan salah dan silap pastinya ada tuan-tuan daripada diri saya serba kekurangan. Jadi saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan. Mungkin kadang-kadang ada perkataan yang saya cakap terlampau copek kan. Tapi hopefully tuan-tuan puan boleh baliklah. Kalau sekiranya terlalu cepat apa yang saya cakapkan, apa yang saya bagi tahu ni, tuan-tuan boleh bagi tahu balik dan saya boleh ulang baliklah. Kadang-kadang kita orang muda kan. 27 puan ya. 7 boleh. 7 boleh ke 27? Masih muda lagi kan. Kadang-kadang dia ada tompek-tompek yang laju-laju tu, kita lajulah. Perlahan kita perlahan. Jadi terima kasih atas perhatian. Semoga perkenalan kita ni berpanjangan. Dan insya-Allah kita akan jumpa pada bulan hadapan, minggu yang keempat. Ya. Kalau tak ada apa-apa arang melintang ya. Dan sehingga itu tuan-tuan dan puan kita tangguhkan dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرده إلينا عندي احتجنا إليه اللهم اجعلنا من علمائك العاملين المخلصين الغر المحجلين وحقق لنا آملنا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تنتهنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قل قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته